Polis dan DBKL bincang kawasan terlibat kerja baik pulih susulan kejadian mendapat tanah di Jalan Masjid India. Kotor hingga banyak lipas berkeliaran, restoran nasi kandar di Bukit Jambul diarah tutup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia akan berbincang dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berhubung butiran terperinci kawasan mendapan tanah di Masjid India Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Sulizmi Afendi Zulaiman berkata, perbincangan diadakan petang ini bagi membolehkan DBKL memberikan maklumat lanjut kawasan yang terlibat untuk kerja baik pulih. Tambah beliau, setakat ini tiada keperluan menempatkan anggota polis di lokasi kejadian. Beliau bagaimanapun mengingatkan orang ramai supaya tidak melalui kawasan yang telah ditutup atas faktor keselamatan. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dalam sidang medianya berkata, operasi mencari dan menyelamat wanita warga India Vijaya Lakshmi Gali, 48 tahun yang terjatuh dalam endapan di Masjid India 23 Ogos lalu dihentikan atas faktor keselamatan. Susulan itu, tumpuan kini adalah fasa pemulihan dan akan diserahkan kepada polis kerana terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan pihak DBKL. Sementara itu, masyarakat diminta menghentikan penyebaran maklumat palsu kononnya Kuala Lumpur tidak selamat untuk didiami atau dikunjungi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan segelintir individu menyebarkan maklumat tanpa sumber sahih adalah sangat tidak bertanggungjawab. Dan kalau itu diteruskan juga, sudah tentulah pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia, kita akan mengguna pakai setiap akta yang ada bagi memastikan bahawa penyebaran ini akan dihentikan dan tindakan undang-undang yang sewajarnya dapat diambil. Katanya, tindakan segelintir warganet hanya menimbulkan keadaan cemas yang tidak sepatutnya berlaku. Sebuah restoran nasi kandar terkenal di Bukit Jambul, Pulau Pinang diarah tutup selepas terdapat lipas berkeliaran pada bekas penyimpan sayur dan peti sejuk. Tindakan dilakukan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut menerusi Op Merdeka semalam. Dalam pemeriksaan itu, premis Kopitiam yang menjadi tumpuan warga asing berampiran restoran nasi kandar itu turut diarah tutup. Ia berikutan penemuan lipas di rak membancuh minuman, perangkap minyak dan dinding premis. Tinjauan mendapati tempat cucian di luar premis kotor dan meloyakan serta dipenuhi lipas. Manakala terdapat lebih 5 unit gerai masakan turut beroperasi di kaki 5 kedai dengan menempatkan dapur masakan. Pemeriksaan pada bahagian laci di rak bancuh minuman pula mendapati ia kotor dan berlendir kehitaman. Pegawai Operasi Unit Kualiti dan Keselamatan Makanan Pejabat Daerah Timur Laut M. Shashikumar berkata, restoran nasi kandar dan kopitiam itu antara 6 premis yang diarah tutup berikutan pelbagai kesalahan termasuk kebersihan yang tidak memuaskan. Dalam operasi bermula pagi hingga malam tadi, 17 premis makanan diperiksa. Pihaknya juga turut merampas barangan tamat tempoh selain makanan dengan label tiada alamat pengimport Malaysia. Kementerian Pertahanan memberi tempoh sehingga Oktober ini kepada syarikat kontraktor bagi penghantaran 4 helikopter Black Hawk untuk kegunaan Tentera Darat Malaysia TDM. Gagal menepati perjanjian itu, kontrak perolehan perkhidmatan sewaan helikopter tersebut akan dibatalkan. Kita beri masa sampai Oktober untuk delivery. Maknanya kementerian beri sampai Oktober tu. Kalau tak ada, batal. Kalau tak ada, terus batal. Lepas tu minta ada option lain ke tanda tu? Batal. Itu je. Itu semua kemudian. Awal bulan lalu, beliau memaklumkan MINDEF menerima maklum balas daripada Pejabat Peguam Negara AGC berhubung cadangan pembatalan kontrak tersebut. Ia setelah penilaian menyeluruh dibuat terhadap perjanjian pajakan 4 helikopter Black Hawk sebelum menentukan langkah seterusnya. Mengikut perjanjian, 2 buah helikopter sepatutnya dihantar pada 30 Oktober tahun lalu, manakala 2 lagi pada 30 Disember. Syarikat terlibat bagaimanapun mendakwa berdepan pelbagai kekangan termasuk peperangan yang berlarutan di Ukraine.
Dua beranak maut selepas kereta dinaiki terbabit kemalangan dipercayai cuba mengelak kera melintas di Simpang 3 Kuala Bakung, Jalan Malau, Kuala Ketil. Mangsa Siti Nur Hasliza Kamarudin, 26 tahun dan ibunya Omi Kalsuman, 69, meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemangku Ketua Polis Daerah Baling DSP Charan Aiwan berkata kejadian berlaku petang semalam. Kereta dipandu suami mangsa menghala bedung Sungai Petani dalam perjalanan pulang ke rumah. Setiba di lokasi, seekor kera dipercayai melintas jalan menyebabkan pemandu mengelak ke kiri jalan. Kereta terbabit hilang kawalan lalu termasuk ke laluan bertentangan dan terbabas ke dalam semak. Akibatnya, kedua-dua mangsa tercampak keluar dan mengalami kecederaan parah di kepala serta badan. Enam individu cedera selepas terbabit dalam kemalangan membabitkan dua pacuan empat roda dan dua kereta di Jalan Kuala Terengganu ke Kampung Raja Setiu Terengganu semalam. Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Muhammad Zain Madris berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu jam 3.32 petang. Hasil siasatan mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila pemandu pacuan empat roda Ford Ranger dikatakan terlelap lalu hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan. Ia kemudiannya bertembung dengan pacuan empat roda Navara sebelum dilanggar dua kereta Protowira datang dari arah belakang. Semua pemandu empat kenderaan itu mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di Hospital Setiu. 9 lagi mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Guru mengaji dihadapkan ke Mahkamah Session Muar atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak muridnya. Kejadian didakwa berlaku dalam bilik air di sebuah pusat mengaji di Batu Pahat bulan lalu. Tertuduh berusia 23 tahun yang berhadapan dua pertuduhan mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Sayani Muhammad Nur. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, lelaki yang masih bujang ini didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap muridnya berusia 8 tahun pada 6.30 petang 21 Ogos lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14(A) dan 14(B) atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan penjara sehingga 20 tahun dan juga sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dan menetapkan 8 Oktober untuk serahan dokumen. Malaysia akan bertanding bagi kerusi Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO Penggal 2025 hingga 2029. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik selaku Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia akan mengumumkan secara rasmi pencalonan Malaysia semasa pertemuan dengan Timbalan Ketua Pengarah UNESCO Sing Chu di Perancis nanti. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan berkata, Fadlina akan mengetuai delegasi Malaysia menghadiri Minggu Pembelajaran Digital 2024 di Ibu Pejabat UNESCO di Paris bermula esok hingga 4 September ini. Tambah kenyataan itu, Malaysia bersedia untuk bersaing mendapatkan kedudukan dalam Lembaga Eksekutif UNESCO bagi membawa misi pertumbuhan nasional yang inklusif, melindungi alam sekitar dan mempromosikan keadilan sosial bersandarkan kepada prinsip membina masa depan berbeza. Malaysia juga beriltizam melaksanakan beberapa langkah penting untuk merealisasikan objektif BFD melalui kompetensi UNESCO dalam bidang seperti pendidikan, sains, semula jadi dan kebudayaan serta inisiatif kerjasama dengan semua pihak. Kemunculan semula kumpulan pelawak nombor 1 negara senario menerusi showcase senario Union di Melaka malam tadi pastinya mengubat rindu ramai peminat. Ia sekaligus meraikan semula anugerah pencapaian sepanjang zaman yang pernah diterima mereka sedekat lalu. Penampilan Azli, Lan Pet Pet, Wahid, Saiful Apek, Yasin dan Ilya atau Pak Ya nyata menghiburkan 500 peminat. Menampilkan konsep musical comedy, artis residen TV3 ini ingin terus memeriahkan dunia hiburan tanah air dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka menerusi anak syarikatnya M Corp. Alhamdulillah lah, rasa macam gembira sangat sebab sambutan luar dugaan. Terima kasih kepada orang-orang Melaka dan seluruh yang datang daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia. Terima kasih banyak-banyak dan rasa saya memang senario semua berpuas hati sebab kita rasa dapatlah kita menghiburkan fan-fan kita yang selama ini merindui senario.
turut dikenang pemergian salah seorang anggota kumpulan itu, Allahyarham Hamdan, menerusi dendangan lagu yang pernah dinyanyikan Allahyarham termasuk lagu Cinta Berkarat. Sebab rasa dia. Terutama kali kami tak lupa para sahabat kami yang bersama kami dulu, iaitu Arwah Hamdan. Masa 4. Betul. Yang paling gembira lah malam ini kita dapat buat tribute untuk Arwah Hamdan. Satu kutipan Derma Kilat turut diadakan dan diserahkan kepada Balu Allahyarham Nur Hamalini Ahmad. Kumpulan senario ditubuhkan pada tahun 1996 hasil gabungan beberapa finalis program Sinaran Pasport Kegemilangan terbitan TV3. Kapal China dan Filipina berlanggar di Laut China Selatan. Luar negara selepas ini. Bertemu semula. Kira-kira 10,000 rakyat memeriahkan sambutan Hari Sabah 2024 yang berlangsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu malam tadi. Hari Sabah disambut kali pertama tahun lalu di daerah Tambunan dan ia diraih secara rasmi di Kota Kinabalu selepas diwartakan Kerajaan Negeri Jun lalu. Acara dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin bersama isteri Tuh Puan Nolida RM Jasni. Hadir sama Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Nur bersama Barisan Menteri Kabinet Negeri. Acara pemasyuran sambutan Hari Sabah 2024 disempurnakan Tun Johar diikuti upacara menaikkan bendera Sabah dan gimik pelancaran. Dengan sukacitanya saya mengisytiharkan sambutan Hari Sabah pada tahun 2024 yang resmi. Sabah tanah airku, Sabah negeri merdeka, Sabah tanah airku. Pengunjung disajikan dengan tarian dan busana 36 etnik dari setiap daerah serta persembahan luar padang iaitu kereta berhias, konvoi merdeka dan pertunjukan bunga api. Beberapa acara diadakan sepanjang minggu antaranya larian Hari Sabah di setiap daerah, tamu Hari Sabah dan pertandingan filem pendek. Sabang diberi kebebasan oleh British untuk pemerintahan sendiri pada 31 Ogos 1963. Ia serentak dengan ulang tahun ke-6 kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Hanya selepas 16 hari Sabah merdeka dari penjajahan British, Sabah kemudian sama-sama membentuk Persekutuan Malaysia dengan Tanah Melayu, Singapura dan Sarawak pada 16 September 1963. Sementara itu, sambutan Hari Sabah juga bukti semangat kebangsaan rakyat Sabah untuk mendapatkan kebebasan dari penjajah sekaligus tidak mengiktiraf sebarang tuntutan luar ke atas Sabah. Kedaulatan Sabah dalam Persekutuan Malaysia tidak boleh dipersoalkan kerana rakyat negeri itu memilih untuk bersama-sama membentuk negara Malaysia. Lebih penting lagi ialah semangat kita untuk terus bersama-sama membangunkan dan memajukan negeri ini dan negara kita yang tercinta. Beliau berucap pada sambutan Hari Sabah 2024 di Padang Merdeka. Sambutan bukan hanya meraihkan pencapaian tetapi juga menghargai dan mengenang kembali perjalanan panjang yang dilalui untuk mencapai kemerdekaan. Datuk Seri Haji yakin hubungan yang akrab dengan Kerajaan Persekutuan akan memudahkan segala urusan termasuk membabitkan Perjanjian Malaysia MA 63 serta berkaitan pembangunan dan kenegaraan. Meskipun sambutan rasmi Hari Kebangsaan Negara selesai semalam, semangat untuk menyemarakkan hari bermakna itu terus membara. Pelbagai cara dilakukan bagi menzahirkan semangat patriotisme termasuk berarak dengan menunggang kuda. Hasil inisiatif sekumpulan anak muda dari Kelab Berkuda Seri Pahang. Lebih istimewa, penunggang kuda lengkap berbusana Melayu sambil mengibarkan jalur gemilang sepanjang perarakan sejauh 12 km ini. Bermula dari Pantai Sepat dan berakhir di Pantai Kempadang, Kuantan, perarakan ini bertujuan menyuburkan rasa cinta kepada negara selain merapatkan ukhuwah sesama ahli komuniti. Sebenarnya berkuda mereka ni merupakan aktiviti tahunan untuk komuniti berkuda Kuantan. Memang setiap tahun kami anjurkan untuk kumpul kawan-kawan yang memiliki kuda untuk ride berkuda di tepi pantai bersama-sama waktu mereka. Menyertai perarakan ini, ahli seawal usia 8 tahun hinggalah 30-an. Bermula dari kumpulan kecil, jumlah penunggang perarakan itu kini semakin bertambah dengan penyertaan beberapa kelab berkuda lain di sekitar daerah itu, terutamanya ketika musim perayaan. Beralih ke perkembangan luar negara,
Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-67 kepada rakyat Malaysia dan khususnya Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam kenyataannya, Biden turut menjelaskan Malaysia dan Amerika Syarikat menikmati hubungan persahabatan dan kerjasama hampir 7 dekad. Tambahnya, Amerika Syarikat bersedia untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ekonomi dan keselamatan. Beliau juga mengetengahkan usaha bersama dalam memperkasa usahawan khususnya wanita di peringkat global menerusi pelbagai program. Washington turut berhasrat meneruskan hubungan dua hala dengan Kuala Lumpur menerusi perkongsian komitmen dalam mempromosikan Indo-Pasifik sebagai rantau yang bebas, terbuka dan selamat. Isu di Laut Cina Selatan membabitkan Filipina dan China nampaknya masih belum reda. Terbaru, kedua-dua negara saling tuding-menuding jari di antara satu sama lain dalam kes rempuhan kapal pengawal pantai di Beting Sabina, perairan Laut Cina Selatan. Jurucakap pengawal pantai Filipina dalam satu kenyataan mendakwa kapal pengawal pantai China 5205 merempuh kapal Filipina dengan sengaja tanpa provokasi. Kejadian terbaru berkenaan adalah konfrontasi maritim kelima dalam tempoh sebulan. Setakat ini, Manila tidak berhasrat untuk menarik balik mana-mana kapalnya meskipun wujud sebarang bentuk gangguan oleh China pada masa akan datang. Sebuah helikopter dengan 22 orang penumpang termasuk 3 kru hilang di Semenanjung Kamchatka di timur Rusia. Menurut pihak berkuasa serantau, kira-kira 4:15 minit petang waktu tempatan semalam, komunikasi terputus dengan helikopter Mi-8 yang membawa 19 penumpang, kebanyakannya pelancong. Gubernur Kamchatka Vladimir Solodov berkata, pasukan penyelamat telah dikerahkan mencari pesawat itu dengan memberi tumpuan di lembah sungai yang sepatutnya menjadi laluan penerbangan helikopter itu. Untuk rekod, Mi-8 ialah helikopter tentera rekaan era Soviet yang digunakan secara meluas sebagai pengangkutan udara di Rusia. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF melancarkan tender kecemasan untuk perolehan vaksin cacar monyet atau Mpox dengan segera bagi membantu negara-negara terkesan ketika ini. Usaha itu dilaksanakan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, Pakatan Vaksin Global serta Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika. Perjanjian terbabit boleh mencecah 12 juta dos hingga 2025 dengan bergantung pada permintaan, kapasiti pengeluaran oleh pengeluar serta pembiayaan. Menurut kenyataan, WHO sedang meneliti maklumat dikemukakan oleh pengeluar vaksin pada 23 Ogos lalu dan dijangka menyelesaikan semakan terbabit untuk penyedaraian kegunaan kecemasan menjelang pertengahan bulan ini. Lebih 18,000 kes disyaki Mpox termasuk 629 kematian telah dilaporkan di Republik Demokratik Kongo sepanjang tahun ini. Bertemu semula dengan laporan sukan. Kejayaan bergu campuran negara Chen Tanji Tou Yue meraih gelaran terbuka Korea 2024 menjadi hadiah bermakna buat Malaysia yang menyambut Hari Kebangsaan ke-67 semalam. Gandingan negara itu muncul juara apabila menundukkan pasangan China Goh Sin Hua Li Qian dalam aksi final di Stadium Tertutup Mokpo, Seoul pagi tadi. Tampil selaku pilihan keempat, Tanji Yue dikejutkan kekalahan set pertama 17-21. Namun mereka kembali memperkemas rentak mengekang asakan lawan untuk menambahkan set kedua 21-13. Tanji Yue memastikan kejuaraan apabila menang 21-13 pada set penentuan. Selain Tanji Yue, turut beraksi dalam aksi final hari ini adalah bergu wanita Pelitan dan M. Tina yang bakal berdepan bergu dari Korea Selatan. Dalam pada itu, paling mencuri tumpuan ialah kejayaan bergu wanita negara iaitu Pelitan dan M. Tina selepas cemerlang menewaskan pilihan utama kejohanan yang juga ranking nombor 2 dunia Lee So-hee dan Baek Hana dari Korea Selatan. Lebih mengujakan, Pearly dan Tina mudah mengatasi lawan dengan catatan straight set 21-18 dan 21-13 dalam tempoh kurang 1 jam. Di sebelah petang nanti, gandingan negara nombor 9 dunia itu dijadual bertemu satu lagi pasangan tuan rumah Jeong Na-yoon dan Kim Hae-jong. Beralih ke perkembangan Sukan Paralimpik Paris 2024, arena Porte de la Chapelle menjadi tumpuan apabila Muhammad Faris Anwar mengekalkan rekod tanpa kalah pada aksi terakhir peringkat kumpulan B semalam. Kali ini giliran pemain dari Jepun, Taoyo Imai, yang menjadi mangsa disingkirkan Faris untuk memastikan kemaraannya ke separuh akhir kategori SU5.
Ianya bukan kemenangan yang mudah buat Faris apabila terpaksa beraksi dalam 3 set perlawanan. Faris yang membuat penampilan pertama di pentas Paralimpik itu terlebih dahulu tewas 17-21 di set pertama. Bagaimanapun usahanya untuk bangkit di set berikutnya berhasil selepas mencatat kemenangan 21-17 sekaligus mengheret permainan ke set penentuan. Dan momentum itu berjaya diteruskan pemain berusia 28 tahun berkenaan untuk menoktahkan kemenangan 21-17. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, 7 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan Manchester City mengekalkan rekod bersih tanpa kalah setakat ini. Sementara Arsenal bernasib baik catat keputusan seri di laman sendiri setelah terpaksa menghabiskan baki perlawanan dengan 10 pemain. Bertandang ke Stadium Olimpik London, prestasi peledak utama The Citizens, Erling Haaland, terus cemerlang selepas melakar hat-trick kedua berturut-turut. Jaringan hat-trick penyerang terbabit pada minit ke-10, 30 dan 83 memastikan skuad kendalian Pep Guardiola memungut 9 mata maksimum daripada 3 perlawanan Liga setakat ini. Sementara itu, Arsenal pula mengelak kekalahan di laman sendiri apabila sekadar seri 1 sama meskipun terpaksa bermain dengan 10 orang berdepan Brighton. Kai Havertz meletakkan The Gunners di depan pada minit ke-38 sebelum Declan Rice diperintah keluar padang selepas dilayangkan kad kuning kedua. Brighton kemudian menyamakan kedudukan menerusi João Pedro dan kedudukan terbabit kekal sehingga tamat untuk memastikan Arsenal kekal di tangga ketiga Liga berkongsi kedudukan mata dengan Brighton di tangga kedua. Berikut keputusan penuh kesemua 7 perlawanan yang berlangsung malam tadi. Baik, sekian Buletin 1.30. Terus dapatkan berita penting dalam dan juga luar negara di aplikasi Tonton. Daftar percuma sekarang dan saksikan live TV di Tonton. Aksi kejohanan lompat bergalah rentas terusan atau Fjällräven di Belanda mengakhiri paparan Buletin 1.30. Saya Muhammad Syafiq Adnan, dengan itu salam hormat dan Assalamualaikum. Organisasi